Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 4? Muallimah harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Baik, hari ini bersama dengan Muallimah Adila dalam subjek tulisan Jawi tahun 4. Baik, jom kita mulakan. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kata pinjaman. Apa itu kata pinjaman? Kata pinjaman ialah di mana kita menggunakan bahasa asing iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab serta digunakan dalam bahasa Melayu. Ini dipanggil sebagai kata pinjaman. Jadi, dua kata pinjaman yang kita akan belajar hari ini iaitu kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman bahasa Inggeris. Baik, kita teruskan dengan kata pinjaman yang pertama. Kata pinjaman yang pertama ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ini diambil dari bahasa Inggeris atau bahasa Eropah. Contoh, bas atau vitamin. Apa itu kata pinjaman bahasa Inggeris? Kata pinjaman bahasa Inggeris yang pertama ialah kata serapan daripada bahasa Inggeris yang ada satu bunyi suku kata. Contoh ayat bag, kit. Yang ini adalah satu bunyi suku kata. Okey, yang kedua, manakala yang lebih daripada satu suku kata dieja mengikut ejaan Rumi. Contoh, demokrasi dan juga dekorasi. Okey, demokrasi mempunyai 4 suku kata. Demokrasi. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita sebut demonstration. Dan juga dekorasi dalam bahasa Inggerisnya kita panggil decoration. Tapi kita eja dalam sebutan Rumi ataupun ejaan Rumi. Dekorasi. Sin, ya, si. Bukan decoration. Okey. Yang kedua ialah kata serapan bahasa Inggeris yang menjadi umum dalam bahasa Melayu. Okay, menjadi umum dalam bahasa Melayu ialah penggunaan bahasa Inggeris yang kita guna dalam kehidupan seharian. Contohnya seperti bas, teksi, tol, lori. Jadi ini adalah perkataan umum yang kita guna dalam pinjaman bahasa Inggeris. Ini adalah contoh kata pinjaman bahasa Inggeris. Kamu boleh lihat pada petikan ataupun jadual yang Muallimah tunjuk. Okey, ini adalah contoh-contoh perkataan bahasa Inggeris. Contohnya seperti ambulans, television, radio, zip, gol, basikal, teksi, tisu, jus dan sebagainya. Kamu boleh rujuk pada petikan ini. Seterusnya, kita masuk pada kata pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab dibagikan kepada dua kegunaan. Yang pertama, istilah agama. Yang kedua ialah kata umum. Kita lihat pada istilah agama. Istilah agama ialah tergolong sebagai istilah keagamaan atau aktiviti agama Islam dikekalkan ejaan asalnya. Istilah agama, apa sahaja penggunaan dalam bahasa Arab dikekalkan ejaan asalnya, tidak boleh diubah. Kata umum. Kata umum ialah ditulis mengikut bunyi Melayu, sebutan orang Melayu. Kita lihat kepada 5 ciri-ciri istilah agama. Yang pertama, huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis sejajar
Apakah maksud sejajar terletak sebaris? Kita tengok contoh di sebelah. Contohnya yang pertama wuduk, doa, insya, istinja. Yang kedua ialah huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asal. Kita lihat contoh di sebelah. Contoh yang pertama, Mekah, zakat, rakaat dan solat. 5 ciri-ciri istilah agama yang ketiga ialah dikekalkan menurut ejaan asalnya. Maknanya, ejaan perkataan bahasa Arab ni kita tak boleh ubah. Kekalkan dia, ejaan seperti ejaan asal. Contohnya, Al-Quran, fardu, halal, hadis. Hadis. Dalam ejaan ada setengah yang mengeja ha dal ya sin, bukan sa. Okey, ejaan asal dia adalah sa, bukan sin. Okey, ingatlah, kekalkan ejaan asalnya. Yang keempat, bermula dengan huruf alif lam ta'arif, sama ada alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah, dikekalkan ejaan Arabnya. Okey, alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, kalau kamu belajar tajwid, permulaan alif lam syamsiah tu selepas alif lam ada tanda syaddah. Kalau alif lam qamariyah hanya sekadar alif lam. Contoh, kita boleh tengok contoh kat sini. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kamu tukar kepada Rumi, maksudnya dalam Jawi, buang tanda sepang tu. Contoh Ar-Rahman. Dalam Rumi kita ada tanda sempang kan, Ar-Rahman. Tapi kalau Jawi ataupun kata pinjaman dalam bahasa Arab ni, Ar-Rahman tu tanda sempang tu kena buang. Okey, baik. Yang kelima ialah kata dasar yang berakhir dengan alif maqsurah, dikekalkan ejaan dalam bahasa asal. Okey, contoh yang pertama ialah Musa, yang kedua fatwa. Baik, untuk kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Yang ni kita gunakan dalam kehidupan seharian juga. Contohnya, kalau ejaan dalam bahasa Arab, sabun, huruf sad di depan, sabun. Tapi ejaan dalam bahasa Melayu atau Rumi, sabun, sin di hadapan, sabun. Okay, yang kedua ataupun kita panggil istilah. Istilah, alif sad, istilah. Ni adalah ejaan asal bahasa Arab. Tapi kalau dibaca, ditulis dalam bahasa Melayu, istilah. Ni contoh dia, istilah, ejaan dia. Itu adalah secara ringkas maksud kata umum. Baik, kita lihat pada petikan yang Muallimah tunjukkan ni. Ini adalah petikan di mana suasana di dalam kedai, di mana dalam kedai ini mempunyai perkataan-perkataan pinjaman dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok tajuk dia ialah menuju Baitullah. Okey, gambar yang pertama, okey, kita tengok kat sini ada satu frame. Frame ini mempunyai tulisan qad. Qad ni lah adalah pinjaman dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok secara random. Kita tengok yang ada kursi, kursi dalam bahasa Arab, kursiyun. Kita ada sejadah, ada rihal, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Okey, gambar yang sebelah ni pula, kalau kita tengok ada kamus, ada kitab hadis. Kitab hadis. Kitab hadis dalam bahasa Arab, kitab buku. Hadis dalam ejaan asal bahasa Arab, tidak boleh diubah. Kemudian air zam-zam, ada penyembur wuduk. Penyembur wuduk mana satu? Kata pinjaman bahasa Arab. Baik, wuduk kan. Wuduk adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okey, kita tengok jubah pun berasal daripada perkataan bahasa Arab. Buku doa dan zikir. Kita ada sabun taharah, kain ihram, alat pengira tawaf. Tawaf tu adalah kata pinjaman bahasa Arab. Dan lain-lain lagi.
Seperti yang Muallimah tunjuk petikan ni, ini adalah petikan di mana penggunaan bahasa pinjaman bahasa Arab. Kita tengok bacaan petikan yang pertama. Okey, Muallimah baca sikit saja, nanti Muallimah terangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahasa Arab. Murid-murid yang dirahmati Allah, kita telah mendengar taklimat yang telah disampaikan pada kali ini. Kita akan mengadakan latihan tawaf. Tawaf dalam bahasa Arab, pinjaman bahasa Arab, mengelilingi replika Kaabah. Replika Kaabah bahasa Arab. Ustaz, ustazah, ustaz dalam bahasa Arab. Harapkan kamu dapat menumpukan perhatian apabila kita melaksanakan nanti. Ustaz sebagai mutawif. Mutawif, kataan dalam bahasa Arab, akan memimpin kamu melakukan tawaf. Muallimah akan baca sikit je. Seterusnya, kamu tengok pada tanda warna merah itu adalah kata pinjaman dalam bahasa Arab. Yang ni suasana ataupun cerita di sekolah di mana murid-murid belajar untuk melakukan tawaf ataupun latihan ni lah. Muallimah tunjukkan, ini adalah contoh kata pinjaman bahasa Arab. Kamu boleh tengok senarai dalam jadual ni. Ini antara dia lah. Ada akhlak, ikhlas, insan, zakat, doa, sedekah, amal, sabar, kitab, ihsan, hadis, taqwa, syukur, salat, masjid dan lain-lain lagi. Kamu boleh rujuk pada senarai yang Muallimah sertakan. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar mengenai kata pinjaman bahasa Inggeris dan kata pinjaman bahasa Arab. Muallimah harap kamu dapat faham apa yang Muallimah sampaikan. Jika kamu tak faham, kamu boleh mesej Muallimah secara personal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.